Didik TV KPM. Tadi cikgu kata kalau nak berjaya kena buat latih tubi. Jadi soalan kena ada banyak. Ada Betul. tak cikgu contoh-contoh soalan yang popular terdapat dalam kertas satu perniagaan ni cikgu? Okey. Silakan. Jadi hari ini saya cubalah kongsikan beberapa soalan yang popular dalam peperiksaan SPM sebab mata pelajaran perniagaan ini tahun ini merupakan tahun yang keempat sebenarnya untuk murid-murid SPM. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk kita membuat analisis dan juga penilaian berdasarkan soalan-soalan yang lepas. Okey, jadi contoh soalan yang popular. Biasanya gambar di bawah berkaitan dengan contoh sumber teknologi. Adobe Photoshop. Memang pernah nampak Adobe Photoshop? Pernah nampak cikgu? Okey. Apakah yang berkaitan dengan contoh tersebut? Jadi murid-murid sumber teknologi perlu tahulah sumber teknologi ini ada berapa? Sumber teknologi ini ada 3, iaitu harta intelek, lesen persian dan juga kemahiran dan pengalaman. Yang D itu jika murid tak berhati-hati dia mungkin boleh jawab D juga sebab dia rasa Adobe Photoshop ni memang berkaitan teknologi maklumat, ada dalam komputer dia, ada dalam handphone dia. Jadi kalau dia pilih D memang sah-sah tu salah jawapannya sebab peralatan teknologi maklumat merupakan sumber fizikal. Jadi sepatutnya Adobe Photoshop ini merupakan lesen perisian. Jawapannya ialah lesen perisian. Murid-murid kena bezakan antara harta intelek dan juga lesen perisian. Ini soalan yang pertama. Soalan berikutnya. Yang ni. Nampak ada dialog, nampak garang sikit kan? Gambar satu adalah dialog antara seorang pengurus Encik Abbas dengan staf bawahannya Puan Najiha. Aiman jadi Encik Abbas Okey. Saya cuba. Encik Abbas, anak saya demam panas. Bolehkah saya minta izin balik sekarang? Esok saya akan siapkan kerja ni. Maaf Puan Najiha. Kerja ni mesti kena siap segera. Sebelum esok, saya nak awak selesaikan kerja ni sebelum urusan hal keluarga anak awak. Baiklah Garang-garang bos. je, garang. Nampak garang kat situ Betul-betul menjiwai watak tu. Jadi murid bila baca yang ni, apakah gaya pengurusan yang ditunjukkan oleh Encik Abbas? Kalau kita dengar intonasi itu pun ataupun kita baca sendiri pun kita nampak bagaimana bos ini tidak memberi pertimbangan sewajarnya. Murid-murid telah pun mempelajari tajuk ini dalam bab 2 Trend Persekitaran Perniagaan yang mana ada gaya pengurusan. Kita belajar ada 5 gaya pengurusan iaitu laissez-faire, demokratik, sederhana, autokratik dan satu lagi ialah sokongan. Jadi bos yang garang ini gaya pengurusannya tak lain tak bukan ialah autokratik. Ini soalan SPM 2019 nampak tiada pertimbangan lah. Jadi autokratik ni dia berlawanan dengan yang sangat baik iaitu demokratik. Demokratik tu lebih banyak pertimbangan dan boleh membawa perbincangan lah. Jadi jika yang terlibat dalam perniagaan di organisasi luar sana pun perlu memilih gaya pengurusan yang terbaik agar memelihara pekerja yang ada supaya mereka kekal di sana lah. Tak adalah staf lagi cikgu ya? Tak ada staf lagi. Kena pilih tu gaya pengurusan yang baik. Seterusnya. Antara yang berikut manakah situasi faktor dalaman yang menyebabkan perniagaan kekal berdaya saing? Murid-murid yang dah belajar, kita banyak kali jumpa faktor dalaman, faktor luaran. Bila dah jumpa banyak kali itu, apa salahnya kita ingat? Faktor dalaman kat sini, bila sebut faktor dalaman, murid-murid memang kena ingat. Kita ada 7 faktor dalaman. Kalau saya sebut faktor luaran pula, ada 6 faktor luaran. Faktor dalaman apa yang 7 tu, jika murid ingat yang 7 tu, dia boleh menjawab soalan ini dengan sangat mudah. Sebab kebanyakan murid dia rasa soalan ni susah sebab dia kata faktor dalaman yang menyebabkan perniagaan kekal berdaya saing. Dia baca, macam mana perniagaan tu nak kekal berdaya saing? Mungkin dia baca 1, 2, 3, 4 tu, semua tu boleh menyebabkan perniagaan tu kekal berdaya saing. Contoh macam penggunaan teknologi canggih berbanding pesaing. Memang kalau perniagaan tu menggunakan teknologi yang canggih, boleh tak dia mengatasi pesaing dia? Boleh. Boleh. Tapi murid-murid yang belajar perniagaan perlu tahu bezakan antara faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman, macam tadi gaya pengurusan. Gaya pengurusan tu ialah faktor dalaman. Gaya pengurusan, sumber manusia, pengeluaran, pemasaran, ICT dan ada 2 lagi. Murid-murid perlu cari dalam buku. Kat sini saya ada tunjukkan. Penggunaan teknologi yang canggih. Kalau tadi Aiman kata boleh, sebenarnya penggunaan teknologi ni bukanlah faktor dalaman. Ia ialah faktor luaran. Yang boleh menyebabkan perniagaan tu kekal berdaya saing. Jadi bila satu tu dah salah, kat situ pun kita nampaklah A dengan B
pun kita dah tak pilih. Potong dah siap-siap. potong siap-siap. Sebab kita dah tak nak mengelirukan kita ketika menjawab peperiksaan ni. Antara jawapan C dengan D. 3 betul. 3 ni memang dah nampak dia punya betul sebab dia cerita tentang pengeluaran. Pengeluaran perniagaan tu lah menentukan jatuh bangunnya perniagaan tersebut. So antara jawapan 2 dan 4. Antara 2 dan 4. Majikan melaksanakan gaya pengurusan demokratik. Kan tadi, baru saya sebut tadi, gaya pengurusan yang baik boleh menyebabkan perniagaan itu kekal berdaya saing. Jadi kat sini demokratik ini ialah faktor dalaman. Jadi jawapannya ialah 2 dan 3. Masyarakat pelbagai kaum meluaskan pasaran perniagaan ni, memang masyarakat yang ramai itu boleh datang menguntungkan perniagaan tersebut. Tapi masyarakat pelbagai kaum ni, dia ialah faktor luaran. Tajuknya sosio budaya. Masyarakat yang pelbagai menyebabkan perniagaan boleh kekal berdaya saing lah. Okey, kena bezakan antara dalaman dan luaran. Okey, seterusnya. Okey, ini saya baru nak kongsikan. Ada juga soalan yang ditanya penyataan betul salah. Jika soalan begini keluar dalam peperiksaan, dia biasanya duduk nombor 39 atau 40 lah di hujung. Jadi diberi 2 penyataan daripada bab yang sama. Murid kena tentukan penyataan 1 betul salah, 2 betul ke salah. Okey, berdasarkan penyataan ini. Aiman tahu pengangguran. Pengangguran kita biasa dengar pengangguran lah kan? Betul. Tapi murid-murid yang belajar pengangguran ni, dia tahu ada berapa jenis pengangguran. Dalam buku teks tu ada ceritakan 4 jenis pengangguran, iaitu pengangguran kitaran, teknologi, bermusim dan struktur. Tapi jangan dilupakan satu lagi pengangguran yang ada juga dalam buku teks tu ialah pengangguran geseran. Perlu tahu juga sebab benda tu memang dah ada dalam buku teks. Jangan kata tak tahu. Jadi kat sini pengangguran kitaran menunjukkan pekerja sedia ada akan kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Jadi murid tentukan betul ke salah. Ini kitaran. Yang kedua, sama juga kitaran, iaitu kerajaan akan memberikan insentif kepada majikan untuk diagihkan kepada pekerja yang terkesan bagi mengelakkan pengangguran kitaran. Jika murid tak tahu apa itu pengangguran kitaran, biasanya dia tak boleh jawablah soalan ni. Kalau dia tahu, key point sebenarnya kitaran ini ialah berkaitan kemelesetan ekonomi. Bila kemelesetan ekonomi menyebabkan pekerja itu terpaksa dihentikan. Contoh ketika pandemik COVID berlaku, ramai pekerja terpaksa dihentikan. Bila pekerja itu dihentikan, sebab apa? Majikan tak mampu bayar gaji pekerja. Itulah sebenarnya yang berlaku pengangguran kitaran. Tapi sini dia beritahu menunjukkan pekerja sedia ada kehilangan pekerjaan kerana tiada kemahiran berkaitan perubahan ekonomi semasa. Jadi itu bukan sebenarnya maksud pengangguran kitaran. Ini ialah berkaitan pengangguran struktur. Jadi yang ini salah. 2. Kerajaan memberikan insentif kepada majikan bagi mengelakkan pengangguran kitaran. Jika murid-murid ada dengar dalam berita, insentif diumumkan oleh Perdana Menteri iaitu pemberian insentif kepada pekerja-pekerja ini bagi mengelakkan pengangguran kitaran melalui program subsidi upah yang telah diperkenalkan. Jadi 2 ni betul. So jadi salah dan betul kita tengok balik. Salah dan betul, tandalah jawapan B. Okey. Jadi murid jangan terkejut pula kalau keluar soalan tapi tak semestinya keluarlah. Tapi ini antara bentuk soalan yang biasa ada dalam kertas 1. Okey, seterusnya. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan sejenis sumber pembiayaan luaran. Ini adalah bab 3. Bab 3 tingkatan 5, sumber pembiayaan perniagaan. Jadi saya bacakan dekat situ, pihak institusi kewangan membeli akaun penghutang daripada peniaga pada harga yang kurang daripada nilai sebenarnya. Murid-murid kena tahu bezakan. Ada 7 sumber pembiayaan luaran. 4 daripadanya ialah pajakan, pinjaman ar-rahnu dan pemfakturan. Bila sebut je membeli akaun penghutang, ini sebenarnya dia punya key point. Dia punya kata kunci untuk kita menjawab soalan ini. Murid yang dah hafal, dia akan terus jumpa jawapannya. Jawapannya ialah pemfakturan. Dalam buku teks sekarang dia ada tulis membeli invoice dengan harga yang lebih rendah untuk menyelesaikan dia punya hutang-hutang lah. Jadi kat sini pajakan. Pajakan saya betul kat sini, pajakan ni bukan kedai pajak gadai. Lain. Kalau yang pajak gadai itu dalam konsep yang kita belajar ialah ar-rahnu. Ar-rahnu pajak gadai Islam. Pajakan ni contoh macam kita menyewa sesuatu mesin atau jentera, kita bayar sewa bulanan, kita gunakan. Jika rosak kita boleh telefon pembekal untuk datang baiki. Biasanya kalau di sekolah tu ada sewa mesin photostat, itu konsep pajakan lah. Okey, pinjaman tahu ar-rahnu. Okey, seterusnya kita tengok soalan berikutnya. Pengiraan sikit lagi. Butiran berikut diambil daripada buku perniagaan percetakan Intan Cantik. Butiran ini telah diberikan. Berapakah peratusan pulangan atas modal?
suka saya ingatkan kepada murid-murid, soalan pengiraan bab 4 tingkatan 5 ini ialah soalan analisis nisbah. Soalan analisis nisbah ni acap kali keluar dalam peperiksaan. Hampir setiap tahun tu adalah soalan berkaitan analisis nisbah. Tak kira lah kertas 1 ke kertas 2. Jadi kalau soalan yang popular macam ni, apa salahnya kita ambil masa untuk hafal formula dia. Jadi formula peratusan pulangan atas modal ni, saya buat singkatan kat sini. PPAM sama dengan UB bahagi modal awal kali 100. Sebenarnya banyak saya nak kongsikan kalau nak tahu formula ni. Kalau saya punya formula Aiman, pergi pantai air masin. So murid kat PD itu pergi pantai air masin untuk apa? Untuk berlayar masuk awan. Untuk berlayar, sebab bila berlayar makin lama makin jauh tu kita nampak macam dia masuk awan kan. Saya kata you berlayar masuk awan. Untuk berlayar masuk awan. Kenapa masuk awan cikgu? Masuk awan tu modal awal. Awan. Sebab kalau saya buat MA je, boleh terkeliru modal akhir ke modal awal. Jadi kat sini modal awal. Jadi dah tahu formula kat sini, murid boleh terus dapat. Untung bersih iaitu 10,820 bahagi dengan modal awal, modal yang awal tahun lah. Modal awal kali dengan 100. Murid akan terus dapat jawapannya. Jadi kat sini analisis nisbah ni, tolong buat ulang kaji analisis nisbah untung, kecairan dan juga kecekapan. Hafalkan formula tu melalui latih tubi soalan-soalan yang lepas ataupun soalan percubaan negeri lain. Cikgu, banyak ke soalan untuk aras tinggi ni cikgu? Jika kita lihat pada wajaran yang diberikan, dia anggaran dalam 5 ke 8 soalan aras tinggi lah. Soalan aras ni saya pun tak boleh nak yakinkan itu soalan aras tinggi sebab ada soalan yang kita rasa susah, murid kita rasa senang. Ada soalan yang kita rasa sangat senang, murid kita rasa susah. Jadi aras ni kita boleh buat anggaran sajalah, tak semestinya. Tapi kebanyakan soalan pengiraan ini, sebab dia memang satu, murid-murid dia dah letakkan dalam fikiran dia. Soalan pengiraan je terus rasa susah. Okey. Jadi Aiman, untuk kertas 1 ni, cara untuk skor dengan baik kertas 1 ni, boleh tengok. Okay, hari ni 28 Februari. Sedar tak sedar kita dah buat ulang kaji 20 soalan. 20 soalan. Cukuplah untuk hari ni 20 soalan. Okay, saya letakkan kat sini, murid-murid boleh tengok. Daripada 1 Mac besok, 2 Mac saya tahu murid-murid akan menghadapi peperiksaan SPM yang akan datang. Tapi ambillah sedikit ruang untuk buat paling kurang pun 10 soalan. Jadi yang saya buat satu set tu dah hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Mungkin lebih. Saya tahu murid-murid banyak mata pelajaran lain untuk ulang kaji. Tapi perniagaan ni jangan tinggalkan teruslah. Kalau kamu buat latihan seperti yang saya syorkan ini, potensi kamu untuk dapat A itu memang sangat cerah lah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dengan murid-murid saya, bila kita buat latih tubi soalan objektif ni dengan banyak, peluang untuk murid skor dengan baik tu dan dia faham konsep setiap soalan tu, dia memang akan dapat keputusan yang baik lah. Sehinggalah hari terakhir, hari last 15 Mac ni, tolonglah all out buat 5 set soalan. Dan kemudian 16 Mac tu, dah nak masuk dalam peperiksaan tu, barulah berserah, bertawakal. Jangan hari ni baru nak bertawakal, awal sangat. Jadi sampai 15 ni, barulah kita betul-betul berserah lah. Sebelum masuk dewan peperiksaan tu, tolong persediakan diri kamu. Sebab kamu belajar rasa lebih 2 tahun ni untuk belajar perniagaan untuk SPM ni. Jadi murid-murid saya harap dapat buat dengan baiklah pada SPM yang akan datang. Saya rasa Man, setakat ni lah apa yang saya cuba kongsikan, semoga bermanfaatlah untuk murid-murid. Saya doakan semoga calon SPM 2021 ni dapat buat dengan baik lah. Walaupun pelbagai rintangan dan cabaran, tolong usaha sehingga minit-minit akhir dan sehingga terbaik. Dan all the best. Man, saya murid ada 2 kan, SMK Bukit Sarjana dan Raja Jumaat. Kita baru pindah sekolah. Saya dari Raja Jumaat ke Bukit Sarjana. Jadi kita gabungkan sekali lah untuk doakan yang terbaik untuk mereka dan juga seluruh murid di Malaysia. Saya rasa murid cikgu sedang menonton kita sekarang ni. Sedikit tips daripada cikgu untuk mereka yang sedang menonton di sana. Okey, jadi murid-murid, seperti apa yang saya kongsikan ini kepada murid saya dan juga semua murid perniagaan khususnya di dalam Malaysia ini yang dah bersedia untuk menghadapi peperiksaan 2 Mac, tapi paper perniagaan ini pada 16 Mac nanti, tolong letakkan dalam minda yang kamu memang boleh dapat A mata pelajaran ini. Sebab murid saya kata kalau you dapat A+, saya bagi RM50 man. Oi, kena buat betul-betul ni. Saya buat betul. Dapat A+ RM50. Tapi man 3 tahun ni belum ada A+. Tapi A tu dah ada. A RM20.
Oh, RM20. Jadi tu inisiatif saya sendiri lah. Jangan kata wajib semua orang bagi. Tak ada lah, kalau tak marah nanti kan. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hamzi. Ingat tu, Cikgu dah bagi satu imbuhan yang cukup baik kepada mereka yang dapat A nanti. Baik, terima kasih kepada Cikgu dan kepada murid-murid sekalian. Terus buat latih to be dan insya-Allah anda akan berjaya. Didik TV KPM